Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun mendaftar kurban pada tahun 2023 ataupun bersamaan dengan 1444 Hijriah. Apatah lagi yang mendaftar dengan Akikah Center untuk melaksanakan ibadah kurbannya di Tanah Suci Mekah. Saya ucapkan tahniah dan juga jutaan terima kasih kerana anda memberikan kami kepercayaan untuk menggalas amanah melaksanakan ibadah kurban di Tanah Suci Mekah. Kami menjadi wakil anda untuk ibadah itu disempurnakan, dan doakan supaya amalan ini ataupun program kurban ini berjalan dengan lancar, dan insya-Allah juga saya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 27 Jun nanti ataupun sehari sebelum hari raya kurban. Kita akan sampai pada malam hari Arafah, maksudnya selepas selesai hari Arafah, insya-Allah kita akan berada di Tanah Suci Mekah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun memasuki 10 hari yang terbaik, yang mana Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malamnya. Jadi inilah kebanyakan ulama menterjemah 10 malamnya itu adalah 10 hari dalam Zulhijjah. Jadi bermula pada saat ini, pada waktu maghrib ini, sehinggalah pada 10 Zulhijjah ataupun sehingga pada hari Arafah nanti, inilah hari-hari yang terbaik. Jadi kita nak cerita apakah amalan-amalan yang perlu dilakukan sepanjang 10 hari yang terbaik ini. Berdasarkan hadis yang pertama, kita nak cerita dulu apa yang paling simple kita boleh buat. Buat peserta kurban yang dah niat nak melakukan kurban, bermula saat ini anda perlu menahan diri daripada memotong kuku, mencukur bulu dan potong rambut. Jadi ini adalah amalan-amalan yang perlu dilaksanakan ataupun sunnahnya untuk tidak memotong kuku, memotong rambut ataupun membuang bulu lah di badan anda. Baik, ini buat peserta kurban. Tapi bagi yang tak berkesempatan ataupun mungkin tak ada kelapangan keuangan untuk melakukan kurban, apa yang anda boleh lakukan? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bazzar, dia menceritakan sebaik-baik hari di dunia, maksudnya dalam 365 hari yang kita lalui ataupun dalam bulan hijrah tu, ada 4 hari, ada 10 hari yang terbaik untuk kita buat amalan. Amalan apa? Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, yang mana Allah nak kita mendapat faedah daripada 10 malam ini. Dikata ayyam ma'lumat, daripada hari-hari yang maklum, maksudnya yang 10 hari ini kita kena perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir yang macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Zikir yang sangat simple. Kita pun biasa hafal, saya tak bagi yang susah-susah. Nabi Muhammad SAW pun tak ajar yang susah. Yang mudah aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi dalam 10 hari ini fokus. Kita kalau boleh bentang sejadah, menghadap ke arah kiblat, sebab kiblat saya sebelah sana tadi. Okay, jadi menghadap arah kiblat, kita perbanyakkan zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mudah untuk kita buat juga, antaranya adalah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kenapa kita kena zikir dan baca banyak Al-Quran? Allah sebut ada faedahnya yang kita akan dapat. Apakah faedahnya? Kita kena ikut balik apakah maksud kurban tadi. Kurban ini maksud dia qarubah. Qarubah tu maksudnya dekat. Tapi bila ditambah alif nun ataupun sebutnya kurban, kita ada satu usaha yang lebih untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 10 hari yang kita nak lahirkan diri kita yang baru. Jadi 10 hari ini kita niatkan, ya Allah, selepas tertumpahnya darah ataupun selepas datangnya takbir raya nanti, kita ada jiwa kita yang baru. Kita nak hadiahkan kepada Allah, kita nak hadiahkan kepada diri kita juga satu individu yang baru untuk kita berhadapan pada tahun-tahun akan datang. Jadi ini adalah waktu yang paling baik untuk anda berzikir, baca Al-Quran. Dan saya tambah lagi, antara ibadahnya adalah perbanyakkan puasa. Dan kalau boleh, dalam 10 hari itu, hari yang ke-9, kena ingat hari yang ke-9 ialah hari Arafah, yang mana ini adalah menjadi rukun para hujjaj, orang yang melakukan ibadah haji, dia akan wukuf di Arafah. Jadi padang ni, mereka akan berkumpul dan duduk di situ daripada waktu zuhur sampailah pada waktu maghrib. Jadi mereka akan duduk di situ, berzikir, meminta doa dan sebagainya. Jadi pada hari itu yang buat haji akan terus di sana. Kalau kita yang berada di luar padang Arafah ni,
disunnahkan untuk kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi bila masuk 10 Zulhijjah, kita dah bertakbir dah hari raya kurban. Baik. Dan pada 9 Zulhijjah ini juga adalah waktu yang paling mustajab doa. Dan ada hadis Nabi yang berbunyi daripada riwayat Muslim, dia kata, tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka lebih daripada hari Arafah. Jadi, dan pada hari ini juga doa-doa yang dipanjatkan akan mustajab. Saya tak kata ada banyak waktu, sela waktu yang lain yang doa mustajab. Contohnya antara azan dan iqamat, pada waktu qiyamul lail, ini juga waktu-waktu yang doa kita akan mustajab. Tapi ada hadis yang khusus menceritakan pada hari Arafah ni, barang siapa yang mengangkat tangan, menghadap kiblat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tulus dan khusyuk, insya-Allah Allah akan memakbulkan doa-doanya. Jadi ambil peluang, ini ada 10 hari tadi ni, kita masih dalam 10 hari Zulhijjah ni, jadi jangan lepaskan peluang. Daripada hari pertama, bagi yang berkorban, kena menahan diri daripada potong kuku, potong rambut dan juga mencukur. Dan yang kedua, kena banyakkan zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyakkan bacaan Al-Quran, banyakkan istighfar. Dan seterusnya kita kena pada 9 Zulhijjah disunnahkan untuk kita berpuasa, sebab pada ketika itu jemaah haji sedang berada di padang Arafah dan mereka akan dengar 2 khutbah, mereka akan berdoa, dia akan duduk je di sana. Jadi anda yang berada di rumah, kita yang berada di tanah air kita boleh berpuasa. Tapi kalau kata tak berpuasa pada hari tersebut, teruskan istighfar, teruskan berzikir, teruskan baca Al-Quran. Ada banyak lagi amalan-amalan yang senang, simple sangat nak buat. Tapi kita niatkan selepas sahaja pada tarikh itu, kita nak ada diri kita yang baru. Sebab apa? Kurban ini selain daripada kita melaksanakan ibadah kurban, yang mana saya akan ceritakan kejap lagi, selain daripada ibadah kurban itu, di 10 hari ini ambillah kesempatan ini untuk hadirkan diri kita kepada Allah SWT, fokus. Anggaplah dia macam kita nak mengejar Lailatul Qadar, tapi Allah bagi 10 hari. Jadi 10 hari ini perbanyakkan zikir tadi, baca Al-Quran, istighfar, kita buat taubat nasuha, kita berdoa kepada Allah supaya kita dapat tinggalkan segala dosa dan maksiat yang kita telah lakukan. Dan pada bila masuk je hari ke-10 Zulhijjah, sehinggalah 3 hari tasyrik dan seterusnya, 10, 11, 12 dan 13, ada 4 hari. Maksudnya sejak kita daripada raya kita bertakbir raya kurban tu, sehinggalah hari dia ada 4 hari, hari raya pertama, lepas tu ada kedua, ketiga dan keempat. 4 hari ni tak ada amalan lain yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada anak-anak Adam ini, melainkan dia ihraqud dam, ini menumpahkan darah. Jadi kalau anda ada kelapangan rezeki, ada kesempatan untuk membeli haiwan kurban dalam 4 hari ini, bermula daripada hari raya pertama, hari Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, hari 10, 11, 12 dan 13, ada 4 hari ini, anda berpeluang untuk rebut lagi satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menumpahkan darah haiwan kurban. Jadi saya yakin di luar sana mungkin anda yang masih mendengar video ini ataupun melihat video ini masih belum berniat kurban, boleh jumpa kawan-kawan, ada tak yang nak beli bahagian kurban. Yang terbaik buat di tanah air sendiri, kita saksikan haiwan kurban tersebut. Tapi kalau anda mungkin cukup-cukup untuk buat di tempat lain, antaranya dengan Akikah Center, anda boleh juga buat sedemikian. Daftar, kongsi dengan 2-3 orang kawan supaya dapat mengurangkan beban keuangan tersebut, dan kita akan bawa kurban anda di Tanah Suci Mekah. Kita akan bagi video juga bagi yang mendaftar, dan kita akan memastikan amanah tu dijalankan dengan baik. Jadi ini hadis yang seterusnya, bila masuk je 10 hari Nahar ataupun hari Idul Adha, tak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kita melaksanakan ibadah kurban. Jadi rebut peluang 10 hari tadi, banyakkan zikir, banyakkan puasa, banyakkan istighfar, banyakkan baca Al-Quran, menghadap kiblat. Kita doa supaya Allah hadirkan jiwa kita yang baru. Kita nak bagi dekat Allah, ya Allah, inilah jiwa kita yang baru selepas Idul Adha ini. Kita menjadi insan yang lebih taat, lebih patuh, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari 10, 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah, ini adalah hari yang paling terbaik untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Dan tak ada hari-hari lain dah. 4 hari ini sahaja disyariatkan ibadah kurban. Kalau anda tak mampu buat di Malaysia, boleh buat di tempat-tempat lain yang menjadi alternatif, antaranya dengan Akikah Center. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah
pesanan saya. Dan selain daripada yang tadi kita sebut, ada juga kita boleh bersedekah, kita boleh buat solat sunat yang kita tambahkan. Sebab bila kita sebut kita nak kurban ini, dia maksudnya bertambah. Kita nak bertambah dekat dengan Allah SWT. Jadi apa-apa amalan yang boleh kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan lebih, jadi kita buatlah pada ketika itu. Contohnya kalau orang lain baca Quran 1 muka surat, kita baca 2 muka surat. Kalau orang lain semayang duha, kita semayang duha dan tahajud, dan sunnah qabliyah dan ba'diyah, sebelum dan selepas solat. Kalau orang lain bersedekah RM10, kita cuba bersedekah RM11 ataupun lebih. Dan inilah hari yang kita kena rebut sebanyak-banyak pahala, kerana ini adalah hari yang terbaik yang mana Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr tadi, Al-Fajr wal fajri wa layalin ashr. Jadi disebabkan ini adalah sumpahan Allah, kita kena yakin bahawasanya ada lipatan kali ganda yang Allah cuba berikan kembali kepada kita dengan satu usaha yang mungkin kecil pada pandangan kita, tapi Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita. Sebagai penutup, saya doakan anda melalui 10 hari yang ke depan ini dengan amalan sunnah yang pelbagai, yang terbaik, yang lebih daripada sebelumnya, dan boleh melakukan kurban pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan seterusnya anda menjadi diri anda yang baru bila kita selesai menghadapi 10 hari ini, insya-Allah. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.